Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas hari ni, cikgu nak awak buat latihan ni dalam buku latihan. Sebelum ni pun saya dah bagi tahu, cuma saya nak ingatkan lagi sekali. Tajuk latihan kita adalah praktis sumatif 5. Praktis sumatif 5. Soalan nombor 1. Soalan nombor 1 ni kita dah bincangkan. Sebenarnya kita dah bincang pun dalam kelas hari tu. Soalan nombor 1. Jadi, saya nak awak jawab 1A, 1B dan 1C. Kita dah bincang ya. Soalan 1D, biarkan dulu sebab saya perlu terangkan teknik culture tissue terlebih dahulu sebelum kita jawab soalan 1D. Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 2. Rajah 2 menunjukkan satu teknik penghasilan buah tanpa biji dengan tidak melibatkan proses pendebungaan. Teknik ini dijalankan dengan menggunakan phytohormone X. Namakan teknik ini. Jadi jawapannya awak boleh refer di muka surat 107, buku teks 107 ada jawapan kat situ. 2B. Namakan dua jenis buah yang dihasilkan melalui teknik anda namakan pada soalan 2A. Juga kita dah bincang kelas sebelum ni. 2C. Berdasarkan rajah 2, terangkan teknik yang anda namakan pada soalan 2A. Okey, terangkan teknik itulah yang anda namakan pada soalan 2A. Dia nak penerangan. So jawapannya saya dah cari dah untuk awak. Awak cuma salin saja. Teknik penghasilan buah tanpa biji dikategorikan ataupun nama teknik penghasilan buah tanpa biji adalah partenokarpi. Penghasilan buah tanpa biji adalah disebut sebagai teknik partenokarpi, iaitu apabila buah terbentuk tanpa proses persenyawaan ovul. Apa dia ovul? Bahagian organ betina di dalam tumbuhan yang akan terbentuk menjadi biji benih. So inilah jawapannya untuk soalan tadi ya. Satu keadaan di mana buah terbentuk tanpa proses persenyawaan ovul, iaitu bahagian organ betina di dalam tumbuhan yang akan terbentuk menjadi biji benih. Kita akan belajar lebih detail pada bab 6 lepas ni. So ni jawapan dia. Saya dah bagi pun jawapan untuk awak. Adakah buah yang dihasilkan melalui teknik ini memberi manfaat pada pengguna? Jelaskan jawapan anda. Semestinya lah dia akan memberi manfaat. Jelaskan kenapa, apa manfaat dia, apa kebaikan dia. Pun saya dah bagi jawapan kat sini. Akan menghasilkan buah yang mempunyai hasil nutrien dan kandungan gula yang tinggi. Nutrien tinggi, gula pun tinggi. Maksudnya buah tu lebih manis. Saiz buah yang besar dan tempoh kematangan yang cepat. Ni adalah di antara benefit ataupun kelebihan teknik partenokarpi. Okey, ni jawapan dah ada dah. Saya dah bagi dah pun. Okey, selesai untuk soalan nombor 2. Soalan nombor 3. Ethylena merupakan phytohormon yang wujud dalam bentuk gas tanpa bau dan tidak dapat dilihat. Ethylena, phytohormon ini mengawal kematangan buah. Puan Faridah meletakkan buah limau nipis muda bersama-sama dengan buah pisang masak di dalam sebuah bekas bertutup dan pada suhu bilik. Wajarkan tindakan Puan Faridah meletakkan buah-buah tersebut di dalam bekas tertutup yang sama. Maksudnya buah limau nipis yang hijau, letak sekali buah pisang yang masak. Wajarkan tindakan dia?
Kenapa dia buat macam itulah? Maksudnya wajarkan tindakan Puan Faridah meletakkan buah-buah tersebut di dalam bekas tutup yang sama. Maksudnya kenapa Puan Faridah tu buat macam ni? Ini adalah untuk kenapa? Puan Faridah buat macam ni adalah sebenarnya untuk mempercepatkan pemasakan buah limau. Puan Faridah buat macam ni sebab untuk mempercepatkan pemasakan buah limau. Sebab pisang yang masak akan mengeluarkan etilina. Pisang yang masak akan mengeluarkan gas etilina yang akan bertindak untuk memasakkan buah limau yang muda. Okey ya. Pun saya dah bincang dah jawapan. Saya dah bagi pun jawapan. Ramalkan perubahan yang akan berlaku kepada buah limau tersebut. Ramalkan perubahan yang akan berlaku pada buah limau tersebut. Terangkan jawapan anda. Agak-agak bila dah masukkan dalam bekas yang berisi pisang yang masak, apakah perubahan yang berlaku pada buah limau tersebut? Okey, jawapan dia. Buah limau Buah limau. Buah limau. Buah limau akan bertukar daripada hijau ke kuning. Kan? Ini adalah pemerhatian kita. Sebab apa dia akan bertukar daripada hijau ke kuning? Sebab etilina tadi merangsang penguraian klorofil. Maksudnya dia akan rangsang penguraian klorofil tu, maksudnya klorofil tu akan diuraikan. Jadi apabila klorofil tu diuraikan, kita tak nampak lagi warna hijau, sebaliknya kita akan nampak warna kuning. Ni pemerhatian dia. Buah limau tersebut akan bertukar daripada hijau ke kuning sebab etilina akan merangsangkan penguraian klorofil. Yang pertama. Yang kedua, buah limau yang keras akan bertukar menjadi lembut. Kenapa? Kerana etilina akan rangsang sebab etilina akan rangsang enzim selulis. So, apa enzim selulis ni buat? Enzim selulis akan menghidrolisis. Dia akan menghidrolisis dinding sel. Bila dinding sel telah terhidrolisis, inilah menyebabkan buah limau yang keras itu bertukar menjadi lembut. Kalau buah nak masak, dia akan tukar jadi lembut kan? Sebab etilina tadi merangsang enzim selulis. Enzim selulis ni lah yang akan memecahkan dinding sel. Bila dinding sel tu pecah, dia jadi lembut lah. Okay, ini adalah perubahan yang akan berlaku kepada buah limau. So, tolong tulis jawapan ya. Okey, nombor 3. Apakah yang akan berlaku pada buah limau tersebut sekiranya bekas tersebut diletakkan dalam peti sejuk? Rasa awak apabila buah tadi diletakkan dalam peti sejuk, apa yang akan berlaku? Pemasakan buah akan menjadi lambat. Pemasakan buah akan menjadi lambat. Terangkan kerana suhu yang rendah akan penyimpanan buah-buahan pada suhu rendah boleh merencatkan pengeluaran etilina. Yang ni kita jangan tulis Boleh merencatkan pengeluaran etilina.
Dengan itu tempoh simpan boleh dilanjutkan. Dengan itu tempoh simpan dapat dilanjutkan. Suhu yang rendah akan merencatkan pengeluaran etilena. Itu jawapan dia. B. Cadangkan satu kaedah yang dapat dilakukan pada buah-buahan yang akan dieksport agar pemasakan buah diperlahankan semasa dalam perjalanan. Wajarkan tindakan yang anda cadangkan. Satu kaedah yang dapat dilakukan pada buah-buahan. Yang pertama, awak boleh kata simpan buah-buahan tu dalam peti sejuk. Wajarkan tindakan sebab menyimpan buah-buahan pada peti sejuk boleh merencatkan pengeluaran etilena oleh buah tersebut. Cara yang kedua, kita boleh tuai buah-buahan itu semasa buah tadi masih lagi muda. Ini adalah untuk melambatkan pengeluaran etilena. Maksudnya kita nak ekspor ke luar negara tu, kalau kita nak ekspor ke buah-buah tadi, kita tuai masa dia masih lagi belum masak, belum matang. Dia akan melambatkan proses pemasakan. Yang ketiga, kita boleh buat pembukusan vacuum. Pembukusan vacuum maksudnya penyingkiran udara ataupun oksigen akan dapat menghalang penghasilan etilena. Bila kita bungkus secara vacuum, maksudnya dalam bekas tu dah tak ada oksigen. Okey? Bila tak ada oksigen, etilena lambat dikeluarkan. Sebab oksigen akan merangsang pengeluaran etilena. Jadi kalau tak ada oksigen, etilena tu mungkin terencat pengeluaran dia. Okey? Jadi kat sini dia minta satu kan? Dia minta satu kaedah. Untuk awak, saya nak awak tulis 3 kaedah. Macam cikgu bagi tahu tadi. So jawab soalan nombor 3B. Jadi jawablah soalan nombor 1 kecuali 1D, soalan nombor 2 dan soalan nombor 3 dalam buku latihan. Kalau ada apa-apa masalah boleh tanya saya. Sekian, terima kasih.